Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amani binti Muhammad Nur, nombor matrik 278778. Okey, kami telah memilih tajuk firma monopoli syarikat padi beras Berhad, iaitu Bernas, dalam sektor pertanian. Okey, pengenalan, apa itu monopoli? Monopoli ini syarikat yang dibentuk oleh satu syarikat, iaitu firma tunggal yang mempunyai satu saja dalam ekonomi dan tiada pengganti hampir ataupun yang sama. Dia berbentuk homogen dan mempunyai sekatan kemasukan ke firma ataupun ke pasaran. Sebabnya biasanya firma monopoli ini menggunakan modal yang besar dan hanya sebuah firma sahaja yang sedang menghasilkan sesuatu barang yang tidak ada pengganti hampir di pasaran. Okey, jika pembeli ingin membeli barang tersebut, syarikat Bernas yang dulu dikenali sebagai Lembaga Padi dan Beras Negara, iaitu LPN, dan peranannya adalah dalam pengurusan penyelenggaraan bekalan padi beras pada pasaran dan juga pemantauan struktur penempatan harga jualan kepada petani-petani tempatan. Dan Bernas ini juga menjaga hal-hal padi dan beras negara dan satu-satunya firma tunggal yang menjaga hal ehwal padi dan beras negara. Seterusnya ialah ciri-ciri monopoli Bernas. Ciri-ciri monopoli Bernas yang pertama ialah penentu harga. Penentu harga ialah satu proses menentukan harga atau keuntungan kepada syarikat dalam menjual hasil atau produk. Harga ditentukan berdasarkan beberapa faktor, antaranya kos, persaingan dan kualiti produk. Hal ini kerana apabila satu produk yang dihasilkan berkualiti tinggi, harga akan meningkat, dan apabila satu produk yang dihasilkan berkualiti rendah, harga akan menurun. Harga juga ditetapkan oleh pemilik setelah penilaian berdasarkan kos pengeluaran yang telah digunakan. Bernas bertanggungjawab dalam menentukan harga beras di Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat pihak yang keras mahukan industri padi menjadi hak milik kerajaan. Hal ini kerana lebih ketidakcekapan harga pasaran beras di Malaysia pada masa kini. Walau bagaimanapun, harga beras Malaysia masih lagi pada keadaan yang terkawal dan termurah di pasaran. Jika Bernas ditambahkan kontrak dan tidak lagi menjadi pemilik tunggal kepada industri padi, keadaan akan menjadi huru-hara. Hal ini memberi impak yang sangat besar kerana syarikat-syarikat berebut untuk mendapatkan hak milik demi mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naimilah binti Hashim. Saya akan menyuarakan tentang salah satu ciri monopoli syarikat Bernas, iaitu sebagai pengeluaran tunggal. Bernas atau Beras Padi Nasional Sdn Bhd telah menjalankan tanggungjawab sebagai pengeluar tunggal bagi industri padi dan beras lebih dari 2 dekad setelah mereka mengambil peranan ini dari LPN sebagai penjaga industri padi dan beras tempatan pada tahun 1994. Sebagai pengeluaran tunggal dan industri ini, Bernas juga perlu memastikan bekalan dan permintaan terhadap padi dan beras dalam negara sentiasa mencukupi serta memastikan kebajikan petani dalam negara terbela, sementara bekalan dan kesediaan beras kepada pengguna kekal pada harga yang stabil serta berpatutan. Bernas menjalankan peranannya sebagai pengelola padi dan beras dalam negara dengan menguruskan stok padi dan beras negara, selain bertindak selaku pembeli terakhir padi pada harga minimum tanpa mengira kuantiti dan kualiti padi tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Natasha binti Abdul Rahman, nombor matrik 278627. Ciri monopoli Bernas yang seterusnya ialah pengeluar barang yang tiada pengganti hampir. Sememangnya kita tahu, di Malaysia, Bernas merupakan satu-satunya syarikat yang menyediakan keperluan padi beras kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga merupakan pengeksport beras ke negara-negara lain. Bernas sahaja yang mengeluarkan beras kepada pengguna, oleh kerana beras merupakan makanan ruji kepada kebanyakan orang Malaysia. Selain itu, beras juga merupakan bijirin serbaguna yang dimakan oleh penduduk Asia, terutamanya di Malaysia. Secara tidak langsung, permintaan terhadap beras tinggi di Malaysia dan menjadikan
syarikat Bernas ini merupakan syarikat monopoli di Malaysia. Kesimpulannya, syarikat Bernas memainkan peranan penting dalam pembekalan beras kepada rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana Bernas merupakan pengeluar tunggal bagi industri padi dan beras. Bernas telah mengambil alih industri ini daripada LPN melebihi dari 2 dekad. Padi dan beras sentiasa mendapat sambutan kerana nasi merupakan sumber karbohidrat utama bagi rakyat Malaysia. Jadi, permintaan terhadap beras sentiasa melonjak naik. Selain itu, Bernas juga bertanggungjawab dalam menentukan harga beras di Malaysia. Harga beras di Malaysia merupakan yang termurah di dalam pasaran padi dan beras. Beras putih tempatan dijual dengan harga antara RM1.60 hingga RM1.80 sekilogram dan dianggarkan berharga sekitar 26 sen bagi semangkuk beras. Dengan harga sedemikian, rakyat tidak akan merasa terlalu terbeban dengan harga yang dikenakan. Dan akhir sekali, Bernas juga merupakan pengeluar barang yang tiada pengganti hampir. Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, majoriti mereka memilih nasi sebagai sajian harian mereka. Oleh hal yang demikian, permintaan terhadap beras sentiasa melonjak naik kerana tiada barang lain yang dapat menggantikan nasi sebagai sajian harian rakyat Malaysia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sebelum kita pergi ke kesan COVID-19 terhadap ekonomi negara, mari kita mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 adalah sejenis virus yang menyerang sistem pernafasan. Coronavirus atau COVID-19 adalah sejenis virus yang baru dan mula merebak pada awal tahun 2020. Keadaan ini secara tidak langsung telah memberi impak yang sangat besar kepada negara apabila COVID-19 telah membuat ketidaktentuan pertumbuhan dan perjalanan sektor ekonomi dalam negara. Hal ini kerana sektor ekonomi negara pada awal tahun 2020 dijangka mengucup berbanding sektor ekonomi pada tahun 2019. Keadaan ekonomi negara yang berada dalam melesetan telah menyebabkan negara terpaksa menanggung kerugian dalam skala yang besar apabila banyak sektor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seperti sektor pelancongan, sektor perdagangan dan sektor pelabuhan. Komponen sektor ekonomi yang terjejas adalah dari sudut matlamat makroekonomi, iaitu guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi dan pembahagian pendapatan yang adil. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap matlamat makroekonomi. Matlamat makroekonomi yang pertama ialah guna tenaga penuh. Pandemik COVID-19 yang semakin meningkat dan mudah tertular menyebabkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai salah satu langkah untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 dari terus merebak. Oleh hal yang demikian, banyak sektor pekerjaan diarahkan dan dipaksa tutup untuk bagi membantu kerajaan mengekang penularan wabak ini daripada terus menular dalam masyarakat. Penutupan perniagaan semasa PKP telah menyebabkan banyak syarikat tidak dapat menampung kos perbelanjaan termasuklah gaji pekerja, sehingga menyebabkan syarikat terpaksa membuang pekerja. Hal ini akan menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Menurut pakar ekonomi, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran sebanyak 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut mencapai tingkat guna tenaga penuh. Menurut laporan statistik tenaga buruh 2020, kadar pengangguran pada suku tahun pertama 2020 meningkat kepada 3.9% berbanding pada tahun 2019 iaitu 3.3%. Walaupun demikian, Malaysia masih lagi dalam tingkat guna tenaga penuh. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia telah membuat dua jangkaan dari sudut kadar pengangguran di Malaysia jika PKP dilanjutkan lebih lama. Yang pertama, dianggarkan sekurang-kurangnya sebanyak 2.4 juta daripada 16 juta rakyat Malaysia menjadi penganggur. Kesan pengangguran ini akan menyebabkan perbelanjaan isi rumah menurun sebanyak 11% bersamaan RM95 bilion berikutan kehilangan sumber pendapatan. Yang kedua, dianggarkan seramai 951,000 orang daripada 16 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan perbelanjaan isi rumah berkurang sebanyak 4.9% iaitu sebanyak RM41 bilion.
Sekiranya kadar pengangguran melebihi 4%, maka akan berlaku kekurangan peluang pekerjaan. Oleh hal yang demikian, Malaysia tidak akan lagi berada dalam tingkap guna tenaga penuh. Matlamat ekonomi yang seterusnya ialah untuk mencapai kestabilan harga. Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak mengalami masalah kenaikan harga ataupun kejatuhan harga kurang dari 4%. Kesan daripada ketidakstabilan harga ini menyebabkan inflasi meningkat di Malaysia, iaitu sebanyak 5% berbanding tahun-tahun sebelum berlakunya pandemik ini. Okey, seterusnya pertumbuhan ekonomi. Okey, definisi pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan output barang dan perkhidmatan dalam jangka waktu tertentu, dan perniagaan mendapat keuntungan lebih banyak ketika ekonomi berkembang. Okey, pertumbuhan ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi semasa COVID-19, gangguan daripada pengurangan dalam permintaan barangan ekspor ke Malaysia ke pasaran global, dan juga gangguan pengurangan dalam pengeluaran di Malaysia sendiri berikutan pengurangan aktiviti kilang akibat penutupan yang disebabkan oleh Perintah Pergerakan. Okey, pertumbuhan ekonomi dijangka diperkukuhkan dengan pemulihan daripada permintaan domestik, dan indeks perdagangan runcit juga berubah untuk mencatat pertumbuhan yang positif, iaitu 9.6% pada bulan Mac setelah negatif selama 5 bulan terakhir ketika perbelanjaan terus pulih. Dan juga akan berlaku peningkatan pekerjaan secara beransur-ansur, dan ketiga-tiga faktor tersebut membuatkan Bank Negara Malaysia kekal dengan ramalan pertumbuhan ekonomi iaitu 6.0 kepada 7.5% untuk tahun ini. Terima kasih. Seterusnya ialah pengagihan pendapatan yang adil. COVID-19 telah berimpak yang sangat besar kepada ekonomi di seluruh dunia, khususnya dalam agihan pendapatan yang adil. Hal ini kerana seluruh negara perlu mengeluarkan pendapatan negara untuk beli vaksin kepada rakyat mereka. Contohnya vaksin Pfizer yang merupakan antara yang mendapat permintaan yang tertinggi di dunia. Banyak negara telah melakukan pendekatan dengan melancarkan pakej rangsangan ekonomi bagi mengelakkan daripada berlakunya kekawatan ekonomi dan untuk memberi bantuan kepada penduduknya yang terjejas. Antara 3 buah negara yang mengeluarkan perancangan yang terbanyak dalam melancarkan pakej rangsangan ekonomi ialah Amerika Syarikat sebanyak $2 trilion, Jerman $810 bilion dan Jepun $500 bilion. Di Malaysia, kerajaan memberi bantuan yang adil kepada golongan B40, M40 dan T40 mengikut pendapatan keluarga. Bank Negara menjangkakan kadar pengangguran meningkat kepada 4% berbanding dengan tahun sebelum ini, iaitu 3.3%. Hal ini kerana banyak syarikat terpaksa ditutup kerana tidak mampu untuk membayar gaji kepada pekerjanya. World Bank memberi pinjaman sebanyak $14 bilion dan IMF pula memberi pinjaman sebanyak $1 trilion kepada negara-negara miskin. Terdapat syarikat-syarikat kapitalis Yahudi yang terpaksa menjual syarikat kepada pelabur-pelabur utama kapitalis Yahudi kerana ekonomi yang semakin tenat. Sebagai contoh, pelabur utama kapitalis Yahudi ialah Blackstone. Blackstone telah membeli syarikat hartanah yang terkemuka di China, iaitu Soho China Ltd dengan harga $4 bilion. Secara rumusnya, semasa pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia menyebabkan matlamat makroekonomi tidak dapat dicapai, terutamanya dari segi pengangguran yang meningkat sehingga melebihi 4% akibat daripada SOP dan juga firma yang tidak dibenarkan untuk beroperasi. Kemudian dari segi inflasi yang mengganggu kestabilan harga menyebabkan inflasi di Malaysia sehingga 5%. Selain itu, semasa pandemik COVID-19 juga telah memberi implikasi kepada pengagihan pendapatan yang adil. Ini kerana juran ekonomi dan pembangunan antara kelas pendapatan, wilayah etnik dan juga rantaian bekalan tidak dapat dirapatkan dan secara tidak langsung telah merendahkan taraf hidup penduduk di Malaysia. Pertumbuhan ekonomi negara Malaysia juga terbantuk semasa pandemik COVID-19 berlaku. Hal ini dikatakan demikian kerana pendapatan agregat menurun disebabkan oleh penutupan perdagangan antarabangsa, ekspor dan import. Penutupan perdagangan antarabangsa ini adalah bertujuan untuk
menghalang penularan wabak COVID-19 daripada merebak di negara kita, dan keadaan ini telah menjatuhkan pertumbuhan ekonomi